Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali ke Kelantan Penyair Channel dalam satu tajuk yang agak penting juga berkaitan dengan dunia sastra kita. Satu perkara yang saya perhatikan ialah sastra kita ini karya-karya baik cerpen, puisi, novel dan sebagainya, dia tidak dapat lari dari menggambarkan imej manusia. Jadi imej manusia dalam karya ini dia bergantung kepada kembara pengarang itu sendiri. Jadi kembara pengarang ini ke mana dia pergi, dan mungkin dia akan melihat, memerhati realiti dan mengangkat realiti ini ke dalam karya mereka. Jadi apabila kita perhatikan realiti dalam karya ini, kita perhatikan terdapat banyak gambaran-gambaran manusia di dalam karya tersebut. Antaranya kita perhatikan ialah manusia dari sudut Islam lah, secara mudah. Manusia dari sudut Islam. Ataupun pengarang-pengarang mengambil ajaran-ajaran Islam dalam karya mereka. Pengarang boleh saja bersikap sempurna dalam menulis karya, iaitu mengambil aspek-aspek yang sempurna dalam hidup manusia, dengan menggambarkan bahawa Islam itu adalah satu cara hidup yang sempurna. Kalau kita berpegang kepada ajaran-ajaran Islam, kita akan selamat dalam hidup kita. Tapi realitinya kita perhatikan manusia berdepan dengan berbagai cabaran hidup, dan di dalam melihat cabaran-cabaran hidup ini, kita bertemu dengan berbagai-bagai imej manusia. Antaranya manusia yang jahil di dalam hidupnya, sehingga dia mudah ditipu oleh orang yang lebih pintar daripada dia. Jadi dengan kata lain, kita melihat watak-watak dalam cerpen atau novel tadi, dia menjadi mangsa kepada kejahilan dia, terutama untuk menilai apa yang sedang dihadapi. Dan ini yang sukar, sebab orang yang menipu ni kadang-kadang sekarang dipanggil scammer, sehingga jadi kita lihat di dalam sastra kita ramai juga penulis menggambarkan manusia yang menjadi mangsa kerana kejahilan dia, sendiri. Sebab pemangsa dia datang sebagai scammer, datang sebagai kekasih, dan ada seterusnya tu hingga kahwin. Tapi matlamat mereka ialah untuk menjadikan untuk mendapatkan hasil dari mangsa-mangsa mereka. Kalau scammer, mereka tak dapat wang daripada pihak yang ditipu. Kalau isteri barangkali juga dia mahu dapatkan atau mengikis harta daripada mangsa dia. Dan ini kita temui dalam cerpen-cerpen kita, di mana pengarang menggambarkan manusia-manusia seperti ini, yang sebenarnya tujuan pengarang untuk menggambarkan ialah dalam sesuatu menghadapi kehidupan kita ini, kita mesti pintar, mesti ada pengetahuan yang luas mengenai seluk beluk. Kalau scammer, kita mesti tahu
apakah ciri-ciri seorang scammer. Begitu juga begitu juga dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Kita akan bertemu dengan ramai manusia yang suka menipu manusia lain, manusia yang tidak cerdik atau manusia yang kurang memeriksa dalam suatu hal. Dan ini banyak dalam cerpen-cerpen kita. Kalau contoh sasar rakyat, kita boleh lihat cerita Lebay Malan yang tertipu kerana kejahilan dia sendiri. Misalnya dia tidak dapat meneka atau tidak dapat memikirkan yang mana baik, ke hulu atau ke hilir. Tapi apa yang dia buat, keputusan yang dia buat, semua mengecewakan kerana sifat dia itu yang jahil. Jadi ini satu imej manusia yang kita temui dalam sastra kita sampai hari ini. Kemudian yang kedua, kita lihat manusia yang menjadi mangsa keadaan. Iaitu dia terpengaruh dengan keadaan-keadaan ataupun keadaan-keadaan itu yang sangat mencabar sehingga dia tidak dapat melalui cabaran-cabaran tersebut. Jadi ramai pengarang-pengarang kita menulis ini. Cuma saya tak tahu pengarang kita ini sedar atau tidak. Tidak sedar apa yang mereka tulis itu adalah sesuatu yang realiti atau tidak. Sebab kalau kita perhatikan banyak pengarang-pengarang realiti kita yang mengamalkan realism kita, teori realism dalam penulisan, mereka akan melihat cerpen mereka dari sudut masalah, kemudian konflik yang timbul. Tetapi pengarang realism biasanya menutup cerpen dia dengan satu formula yang boleh kita katakan happy ending, di mana konflik yang dihadapi oleh watak-watak itu akhirnya diselesaikan setelah watak itu sedar terhadap apa yang berlaku, realiti yang berlaku. Jadi dia mengambil keputusan mencari jawapan kepada masalah mereka. Tapi jarang pengarang-pengarang kita mengambil pendekatan ini, iaitu menutup permasalahan cerpen dia dengan satu formula penyelesaian. Tapi kebanyakan mereka menutup cerpen mereka kadang-kadang dengan satu formula yang tidak meyakinkan kita ataupun yang menambahkan penderitaan watak-watak tadi. Jadi watak-watak seperti ini kita panggil watak manusia yang menjadi mangsa keadaan. Iaitu misalnya kemiskinan yang dialami itu bukan kerana pilihan dia, tapi kerana keadaan-keadaan persekitaran yang tidak membantu mereka. Misalnya kita lihat ranjau sepanjang jalan itu sendiri, di mana watak-wataknya akhirnya terpaksa menghadapi penyakit, mati kerana mereka tidak dapat mencari solusi kepada masalah mereka. Jadi akhirnya mereka menjadi mangsa dengan cara sama ada mati atau gila. Dan satu lagi kita perhatikan novel-novel kita ni, cerpen-cerpen kita masih lagi membawa pemikiran lama yang agak tradisional, di mana mereka masih percaya pada adat-adat yang lapuk dan yakin dengan adat-adat itu, misalnya kewujudan makhluk-makhluk halus, kewujudan kalau dalam fiction model mereka yakin dengan kewujudan super
super power, yang boleh melawan supernatural, ataupun yang boleh melawan kejahatan-kejahatan, iaitu dengan kata lain mereka menentang kejahatan dengan kuasa, sama ada kuasa dari jampi mentera ataupun kuasa fizikal itu sendiri, seperti filem-filem Bruce Lee, filem-filem pendekar yang mutakhir ni, mak kilau, iaitu kita lawan musuh kita dengan pencak silat, iaitu kekuatan fizikal, ataupun dengan kepercayaan kepada kuasa-kuasa gaib. Dan banyak fiksyen moden, budak-budak baru sekarang menulis tentang perkara ini, iaitu kewujudan kejahatan harus dilawan dengan kekuatan juga. Kadang-kadang adiwira ini diwujudkan untuk menentang mereka yang tidak mempedulikan undang-undang, seperti sebuah novel fiksyen baru saya baca bertajuk Sabotage misalnya, ataupun Tomborwa terakhir. Daripada buku-buku ini memang agak box office juga, sebab dia bermain isu-isu mengenai perasaan manusia, iaitu manusia boleh menentukan undang-undang dengan cara tidak mengikut undang-undang juga. Dan satu perkara lagi yang kita perhati dalam karya kita ialah manusia yang boleh membuat pilihan dia sendiri. Manusia yang boleh menentukan hidup dia sendiri. Dan manusia ini digambarkan oleh pengarang, dia dapat melalui hidup seadanya. Dan apa sahaja yang dia buat, dia anggap sebagai pilihan dia. Dan ini mungkin berkait rapat dengan fahaman existentialism dalam sastra, iaitu kita ditentukan oleh kita sendiri, nasib kita sendiri. Jadi untuk menentukan nasib ini dalam zaman sekarang, kita melalui satu kembara yang panjang lah. Mungkin pada satu masa pendidikan akademik biasa sudah cukup untuk kita menentukan hidup kita. Tapi pada masa yang akan datang, dekad yang akan datang, mungkin akademik tidak cukup. Kita memerlukan kemahiran-kemahiran yang lebih profesional, ataupun selain pada ilmu kedoktoran, kita masuk lagi ke tahap baru, iaitu tahap teknologi 5G misalnya. Sebelum ini dia sebut teknologi IA ataupun IA ataupun AI. Jadi teknologi dia sentiasa ke depan. Jadi untuk menentukan nasib kita, nasib generasi kemudian, memang kita memerlukan ilmu. Dan ini mesti kita kejar. Jadi kalau kita mahu tentukan nasib kita, kita mesti mengejar benda-benda ini. Tapi ada juga manusia beranggapan yang agak songsan. Misalnya mereka berpendapat kita yang menentukan hidup kita. Misalnya mereka beranggapan LGBT misalnya. Jadi kalau perkahwinan itu tak semestinya lelaki perempuan. Jadi mereka fikir lelaki sama lelaki pun juga boleh kahwin. Dan ini fahaman existentialism yang melihat definisi hidup mengikut fahaman mereka sendiri. Jadi dengan cara ini mereka berpendapat kehidupan ini boleh ditentukan oleh mereka sendiri. Namun kita perhatikan di barat, ramai juga sastrawan kita yang mula percaya kepada teknologi, kepada sains seperti yang saya sebut tadi lah.
Dan mereka beranggapan sains itu sendiri yang boleh menentukan hidup kita. Misalnya kalau dulu kalau kita menanam dan sebagainya, kita bergantung kepada cuaca, bergantung kepada tanah. Kita akan mencari baju-baju asli dan sebagainya. Tapi sekarang dengan ada sains dan teknologi, para saintis berpendapat baju-baju yang dicipta mengikut formulasi sains dapat menentukan kesuburan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi kita tak perlu risau kepada keadaan cuaca dan sebagainya. Sebab mereka fikir dengan menggunakan sains dan teknologi, mereka dapat menentukan hidup mereka sendiri. Masalahnya, sastra-sastra seperti ini, dia akan melahirkan pula satu sastra anti Tuhan. Mereka pendapat sains dan teknologi boleh membantu hidup mereka. Tak perlu lagi berdoa dan sebagainya. Dan ini satu perkara yang sangat bahaya. Tapi di barat, sastra macam ini sudah begitu kuat berkembang sehingga dia menjadi satu cara hidup di barat, iaitu sudah lahir kumpulan-kumpulan yang tidak percayakan Tuhan lagi. Namun hari ini kita perhatikan, walaupun kita ada vaksin, ada macam-macam ubat dan sebagainya, kita perhatikan penyakit itu semakin hebat dengan C19, dengan monyet tu, penyakit cacar monyet yang muncul sekarang, yang dikatakan berkait rapat dengan LGBT, perkembangan amalan-amalan lelaki sama lelaki, dan mereka yang kena cacar monyet ini daripada kaum ini. Jadi saya perhatikan kemungkinan besar alam sudah mula memberontak lah, lebih kurang macam itu lah. Tapi kita di dunia menyebutnya climate change, perubahan cuaca. Tapi sebenarnya ini adalah daripada alam atas ada, yang sudah mula ingin menunjukkan kuasa dia. Jadi pertembungan antara alam dan manusia ini, saya perhatikan sudah lama lah. Sudah lama berlaku dalam masyarakat dan juga berlaku dalam novel-novel kita, sastra kita. Jadi kita kena, pengarang-pengarang kita kena cuba fahami lah. Jika berlaku banjir besar, berlaku banjir yang tak menentu, ini bukan kerana perubahan cuaca, tapi kerana kemungkinan besar berlaku seperti yang dikatakan oleh Ebit Cik Adi dalam puisi dia. Mungkin Tuhan sudah ingin mengingatkan kita bahawa kita sudah begitu jauh terpesong. Jadi saya berharaplah penulis-penulis kita cuba menghayati tulisan-tulisan seperti puisi-puisi Iqbal, puisi-puisi Rumi, Hamzah Fansuri, puisi-puisi Amir Hamzah, yang begitu hebat. Dia punya pengorbanan dia pada agama, pada masyarakat. Tapi dia juga akhirnya tidak dapat mencapai cita-cita idealism karya dia tu dalam masyarakat. Jadi mungkin juga Amir Hamzah sendiri menjadi mangsa kepada keadaan, kepada kebangkitan yang kononnya dia kata untuk membebaskan rakyat, tapi sebenarnya ia adalah satu kebangkitan anarkis. Iaitu perjuangan orang-orang yang mahu menghukum orang yang membawa kebenaran. Jadi itulah, dalam karya kita kena faham lah. Bila kita nak gambarkan satu manusia,
kita kena faham bahawa manusia ini ada kembaranya sendiri, dan kembara yang paling tepat ialah kembara mereka yang memilih jalan kanan, iaitu penulis-penulis Islam lah. Yang saya lihat contohnya boleh kita lihat Ahmad Hamzah, Hamzah Falsuri, Iqbal dan Rumi. Ini contoh yang saya kira cukup lumayan lah. Dan kalau kita melihat penulis-penulis moden kita yang menjadi mangsa keadaan, antaranya Dr. Yusof Zaki Yaakob. Dr. Yusof Zaki Yaakob seorang penulis yang begitu hebat, mempunyai kilan yang cukup besar, sumbangan karya yang banyak, tapi akhirnya beliau terpaksa tutup semua perniagaan dia. Dan khazanah dia hilang. Walaupun kita tahu banyak buku-buku dia yang diterjemah, karya sendiri sekarang ini tidak dipelajari secara formal. Kita tidak dapat lihat adakah fakulti Islam di universiti ataupun penyair-penyair kita menulis tentang Dr. Yusof Zaki ni. Begitu juga dengan Kenali, Datuk Kenali, Tuan Tabah. Di Kota Baru ada sebuah surau yang dinamakan Surau Tuan Tabah, tapi agak tersorok. Kemungkinan fahaman Tuan Tabah di Kelantan tidak begitu popular apabila lahirnya golongan-golongan yang berpolitik dengan agama, berpolitik dengan parti-parti agama dan sebagainya. Dan ini saya fikir perlu kita lihat semula. Dan penyair Kelantan ada mengusahakan usaha ini. Kita sedang mencari buku-buku lama di kalangan ahli-ahli agama kita yang lama, dan kita sudah dapat kemarin beberapa ratus buku juga milik seorang yang suka membaca. Jadi buku-buku ini kalau kita kaji, dia membentuk minat si pemilik itu. Jadi kita boleh tahu apa yang dia baca, apa yang dia minat dan apa yang mempengaruhi diri dia. Kalau dia seorang ulama kampung, seorang ustaz kampung, kita boleh lihat apa bahan-bahan bacaan dia. Dan ini kita boleh buat kajian. Tapi contoh yang terbaik saya lihat Dr. Yusof Zaki Yaakob. Dia memilih buku-buku untuk diterjemahkan, dia memilih tema-tema untuk diterbitkan dalam syarikat dia, dan buku-buku dia dibaca, dihafaz oleh orang Kelantan, orang Malaysia sendiri. Dan kita lihat beberapa dekad kemudian, dekad 80, 90, dekad orang Melayu mencari identiti agama mereka. Mereka temui sama ada dalam politik ataupun di luar politik. Dan kerajaan sendiri pun ada menubuh universiti Islam antarabangsa, UKM dan sebagainya, dan fakulti-fakulti Islam di banyak universiti. Jadi kita tidak tahu apakah impak daripada program kerajaan ini. Sebab kita lihat kerajaan Barisan Nasional yang melahirkan UIA, UKM itu sendiri akhirnya ditumpaskan. Jadi kita tidak faham apa sebenarnya rakyat Malaysia mencari. Jadi kita di dalam penyair Kelantan ingin faham perkara-perkara seperti ini. Sebab itu kita ada bersajak mengenai alam. Penyair Kelantan juga bersajak mengenai masyarakat. Kita ada bersajak mengenai ketuhanan. Kita ada bersajak mengenai diri kita sendiri.
Dan kita harap karya-karya kita nanti dapat menunjukkan satu imej manusia yang sempurna. Imej manusia yang sempurna. Sempurna dari segi hidup dia, sempurna dari segi pegangan hidup dia, mentaliti dia, dan kebahagiaan kekeluargaan yang boleh membawa kepada kebahagiaan ke akhirat seperti yang dicadangkan oleh Kamala Syanul Ahmad, S. Osman Kelantan, dan saya lihat novel-novel Zahari Effendi juga ada menggambarkan manusia-manusia ID ni. Manusia-manusia yang boleh menentukan nasib mereka. Manusia yang terpaksa berdepan dengan kejahatan dan sebagainya. Tapi kita memilih kebenaran. Kata Zahari Effendi dalam novel Bola Merah Tiga Kuala, kebenaran akan tetap menang. Jadi sekian, terima kasih. Minta pada Pak Togo pula. Mana ada paningnya? Ada paningnya. Cabai lah. Cabai lah. Minum dulu. Kita ini kita berada di mewah sikit. Di resort. Di resort. Sebuah resort yang begitu baik. Yang masih baik di Kelantan kita. Saudara Beach. Biliknya banyak. Kalau kita datang sebuah bar, dua bar pun cukup. Seorang dua pun ada. Ia menggambarkan Kelantan kita ni memang bersedia menjadi tuan rumah kepada pelancongan antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.